kita buka majlis ilmu kita dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sebelum daripada saya serahkan majlis ilmu ini kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah, suka untuk saya memberitahu tentang hadaf ataupun tujuan majlis ini ataupun majlis ilmu ini dilakukan. Iaitu hadaf ataupun tujuan kami mengadakan program yakni pengajian talaqi dan kitab turas ini adalah ingin memberikan tasawur dan manhaj pengajian talaqi yang sahih mengikuti manhaj para ulama. Kerana al-ulama law kana khairan lasabaquna ilaih. Dan sebelum saya serahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah, suka untuk saya memberikan sedikit pengenalan ataupun tentang latar belakang peribadi Tuan Guru Abu Usamah itu sendiri. Nama diberikan adalah Ustaz Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiyah bin Haji Hussein, di mana Ustaz Al-Fadhil merupakan kelahiran daripada negeri Terengganu. Latar belakang pendidikan beliau, mendapat pendidikan awal agama daripada ayahandanya sendiri. Yang kedua, mendapat pendidikan daripada Tahfiz Darul Quran Kubang Wujud Terengganu selama setahun. Kemudian melanjutkan pelajarannya di Pondok Gelang Mas Kelantan selama 5 tahun. Seterusnya, beliau menyambung pelajarannya di Madrasah An-Nahdah Al-Islamiyah Al-Ash'ariyah Patani di Thailand selama 5 tahun. Dan terakhir sekali, beliau menyambung pengajiannya di bumi Syam iaitu di Syria selama 3 tahun. Guru-gurunya yang terkenal adalah seperti Syekh Ramadan Al-Buti, juga Syekh Mustafa Bugha, penulis buku ataupun kitab Fiqhul Manhaji, dan ramai lagi daripada syekh-syekh yang terkemuka di dunia. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah untuk meneruskan majlis ilmu ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil, pengurusi majlis, pihak penganjur, PPMA, seterusnya mahasiswa, mahasiswi, pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini di tempat di Malaysia Malang dah. Jadi kerana pada hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita bertemu dalam satu program yang bertajuk pengenalan kitab turas dan manhaj pengajian talaqi. Sebenarnya hamba sendiri terlalu gembiralah dengan program seperti ini. Walaupun hamba sendiri pada kalau kira jadual tu memang padat. Sampai ke malam ni pun terpaksa kena masuk lewat sikit sebab saya ataupun hamba ada kuliah maghrib. Tak sempat untuk balik ke rumah makan masa atas jalan saat ni. Sebab hamba gembira kerana
program hak yang seperti ini sebenarnya adalah program hak yang cukup penting untuk penuntut-penuntut ilmu. Sebagai contoh, hamba sendiri pun berpengalaman melalui 2 pengajian. Yang pertama, pengajian secara tradisional di pondok, dan pengajian di ma'had dan universiti di luar negara. Yang mana kita melihat kedua-dua pengajian ini masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kekurangan. Tetapi kalau hanyalah kita bergantung dengan pengajian di universiti sahaja, ini berdasarkan kepada pengalaman hamba sendirilah, sebab hamba pun belajar juga di universiti, di College Islam di Syariah. Jadi kalau hanya kita bergantung kepada pengajian di universiti semata-mata, tanpa kita ataupun kita mengabaikan pengajian di luar universiti, ataupun kita hanya menumpukan pengajian di jamiah tanpa kita ataupun kita mengabaikan pengajian di jami', di masjid-masjid, ataupun secara lebih tepat kita sebut pengajian talaqi di masjid dan seumpamanya, maka sebenarnya kita telah mengabaikan suatu yang besar di dalam pembentukan ilmu pada diri kita. Penuntut-penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian talaqi adalah perkara yang cukup penting untuk kita membentuk malakah ilmiah di dalam diri kita sendiri. Cuma dalam pengajian talaqi perlu kita kena tahu bagaimanakah cara yang betul untuk kita bertalaqi supaya manfaat yang kita dapat daripada usaha kita itu besar. Orang yang mengikut manhaj yang betul, maka apa hak yang dia akan dapat betul dan besar. Tapi kalau orang yang tidak mengikut manhaj yang betul, maka apa hak yang dia akan dapat hanyalah sedikit sahaja dan mungkin tidak dapat langsung. Sama juga dalam pengajian di jamiah, mesti kita kena mengikut manhaj dia. Sebab itulah Syekh Az-Zarnuji, di antara seorang ulama yang walaupun dia tidak dikenali mana, maksudnya kalau kita nak cari biodata dia secara terperinci, kita tidak dapatilah, mereka hanya qadar yang sedikit sahaja tentang biodata Syekh Az-Zarnuji. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dia kitab yang cukup masyhur, dipelajari di merata tempat, bukan hanya di tanah Melayu kita, bahkan di negara-negara Arab dipelajari kitab Ta'limul Muta'allim. Syekh Imam Az-Zarnuji menyebut dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dia kata lagu mana? Falamma ra'aitu kathiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ila al-ilmi wa la yasilun wa min manafi'ihi wa thamaratihi yuhramun lima annahum akhta'u tara'iqah wa taraku syara'itah wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalu al-maqsuda qalla aw jal. Maksudnya, tak kala aku melihat ramai di kalangan penuntut ilmu di zaman aku, mereka itu bersungguh mencari ilmu, tetapi mereka itu tidak sampai. Walaupun mereka itu bersungguh, tapi mereka itu tidak sampai kepada apa hak yang mereka itu nak, kepada apa hak yang mereka itu inginkan. Dan begitu juga manfaat ilmu, hasil daripada ilmu dihalang mereka itu daripada memperolehinya. Kerana mereka itu tersilap memilih jalan. Dan mereka itu meninggal syarat-syarat ilmu itu sendiri. Setiap mereka yang tersilap jalan, dia akan sesat. Dan dia tidak akan dapat mencapai
maksud dan tujuan dia, sama ada sedikit ataupun besar, sama ada sedikit ataupun banyak. Sebab itulah dalam apa jua pengajian, sama ada pengajian secara talaqi ataupun pengajian di jamiah, mesti kita kena mengikut manhaj dia. Mesti kita kena ikut syarat-syarat dia. Penuntut-penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan turath rasanya bukanlah suatu perkara yang asing. Khususnya bagi penuntut-penuntut ilmu yang menuntut ilmu di negara Arab, khususnya di negara Syam. Negara yang cukup subur dengan pengajian-pengajian ilmu, yang cukup ramai para alim ulama. Kalaulah penuntut ilmu itu memang betul-betul menuntut ilmu, maka perkataan turath bukanlah suatu perkara yang asing baginya. Jadi perkataan kitab turath, dia merujuk kepada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama sebelum daripada ini. Bukanlah dikarang oleh ulama-ulama baru. Kita tidak nafikan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama baharu, ulama-ulama masa kini, ulama-ulama muasarah, ada manfaat dia. Bukan ada manfaat dia, bahkan banyak manfaat dia. Tetapi perlu kita kena tahu bahawasanya ulama muasarah mampu mengarang kitab-kitab yang sekarang ini sebenarnya mereka menjadikan kitab-kitab turath yang dikarang oleh ulama-ulama sebelum daripada ini menjadi rujukan kepada mereka. Maksudnya, mereka itu telah mahir kitab-kitab turath sebelum daripada ini sehingga mereka mampu untuk mengarang kitab-kitab yang baru. Mustahil seorang ulama yang sekarang ini mengarang kitab yang banyak manfaatnya, andai kata dia jahil, andai kata dia tidak mengetahui kitab-kitab turath sebelum ini. Mustahil. Penuntut-penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, manhaj pengajian talaqi. InsyaAllah kita akan bincang secara ringkas selepas daripada ini. Dan kita mengharapkan perbincangan kita ada manfaatnya. Dan kita mengharapkan sama-sama kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita bincang selepas daripada ini. Perkataan pengajian talaqi mesti kena ada dua rukun yang asas. Yang pertamanya adalah penuntut ilmu, yang keduanya adalah guru. Kita tidak akan tidak boleh kita kata ia adalah talaqi kalau sekiranya hanya ada penuntut sahaja, penuntut ilmu tanpa ada guru. Mesti di dua rukun yang asas. Yang pertamanya penuntut ilmu, yang keduanya guru. Penuntut-penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suka hamba nyatakan berdasarkan kepada pengalaman hamba. Berdasarkan kepada pengalaman hamba sendiri, bahawasanya pengajian talaqi memang cukup-cukup penting. Khususnya buat penuntut-penuntut ilmu di jamiah. Jangan hanya memada dengan ilmu di jamiah. Yang mana kita tidak nafikan pengajian kita di jamiah banyak manfaat, kita tidak nafikan. Tetapi semua kita tahu bahawasanya pengajian di jamiah ni bukanlah daripada kulit ke kulit. Berbeza dengan talaqi. Dia daripada kulit ke kulit. Jadi pengajian talaqi memang cukup penting. Dan alhamdulillah perkembangan pada hari ini yang anda tengok sendirilah dengan depan mata, penuntut-penuntut ilmu sama ada di Jordan ataupun di Al-Urdun, di Mesir. Alhamdulillah semakin ramai penuntut-penuntut
penuntut ilmu mengambil berat pengajian di masjid, pengajian talaqi, tanpa mengabaikan pengajian di jamiah. Kalau dulu ramai di kalangan penuntut ilmu di jamiah hanya mengharapkan segulung ijazah ataupun segulung sijil sahaja dan mengabaikan pengajian-pengajian di luar jamiah. Maka kita dapati hasil graduang, khirij yang lahir, kita dapati mereka lemah. Sehingga kan ilmu yang mereka mempelajari itu sendiri, mereka lemah. Mereka tidak kuat. Mereka tidak mahir. Kerana mereka tidak mengambil berat tentang pengajian di jamiah itu sendiri. Dan mereka tidak mengambil berat tentang pengajian talaqi di masjid-masjid dan seumpamanya. Penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu perkembangan yang cukup menggembirakan. Bila kita melihat pada hari ini, ramai penuntut ilmu di jamiah mengambil berat tentang pengajian talaqi di luar jamiah. Dan sebenarnya golongan ini yang akan mendapat ilmu yang banyak sebenarnya. Golongan-golongan ini yang akan menguasai ilmu yang mantap kerana menggabungkan dua sistem. Penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menuntut ilmu, sama ada menuntut ilmu di jamiah ataupun menuntut ilmu di jami' ataupun masjid-masjid, apa yang paling penting sekali adalah niat. Niat kita yang paling penting sekali. Jadi mesti kita kena memperbetulkan niat kita. Jadi start daripada sekarang, kita kena memperbetulkan niat kita. Kita menuntut ilmu, sama ada kita menuntut ilmu tak kira lah, ilmu Quran ke, ilmu hadis ke, ilmu fiqh ke, ilmu aqidah ke, ilmu tazkiyatun nafs ke. Mana-mana ilmu yang kita tuntut, maka kita kena letak dalam hati kita, kita tuntut ilmu ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia adalah perintah daripada agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, menuntut ilmu kewajipan ke atas setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Maka kita menuntut ilmu adalah kerana ia tuntutan daripada agama. Jadi kita kena baiki niat kita kena baiki hati kita. Agar ilmu, semasa kita menuntut ilmu, kita mendapat pertolongan daripada Allah dan kita dapat ilmu yang memberi manfaat kepada kita dan ilmu yang berkat. Kerana niat kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, antara ulama daripada negara Syam. Yang mana kalau kita kaji, kitab yang paling banyak sekali dicetak selepas daripada Al-Quranul Karim adalah kitab Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Sama ada kitab Imam Nawawi merangkumilah kitab Riyadhus Salihin, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab hadis 40 dan beberapa kitab yang lain. Dan mustahil penuntut ilmu di mana sahaja mereka itu berada, penuntut ilmu sungguhlah, mustahil mereka itu tidak mengenal Imam Nawawi. Sedangkan kalau kita tengok kehidupan Imam Nawawi, sekejap saja, lebih kurang dalam umur 45 tahun saja. Tapi kenapa hebat sangat Imam Nawawi sehingga kitab-kitab dia orang pakat guna belaka start daripada zaman dia sampai ke sekarang, habis orang kenal dia. Kerana kita dapati Imam Nawawi adalah orang yang cukup ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana keikhlasan beliau, sehingga ilmu yang beliau tulis diterima. Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah Subhanahu Wa Taala melalui umat Islam menjadikan kitab dia untuk memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Dan kalau kita tengok dalam kitab beliau, contoh kita kitab hadis 40. Hadis yang pertama dia letak hadis innamal a'malu binniyat. Sama juga kitab-kitab yang lain. Yang pertama berkenaan dengan niat. Kerana Imam Nawawi nak mengajar kepada kita. Dan sebenarnya sebelum daripada mengajar kepada kita, dia buat benda tu dulu pada diri dia. Dia membaiki hati dia. Hanya menuntut ilmu, mengarang, mengajar semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Jadi mesti kita kena memperbaiki hati kita. Kita menuntut ilmu tidak kerana lain, bahkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menuntut ilmu kerana Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah, mengharapkan redha daripada Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan kepada dia, dan pasti ilmu yang dia dapat, ilmu yang penuh dengan keberkatan, ilmu yang memberi manfaat kepada dia. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada dia untuk beramal dengan ilmu yang dia dapat, dan Allah Subhanahu Wa Taala campurkan ke dalam hati orang lain untuk datang belajar dengan dia. Kerana ilmu yang dia tuntut saat itu, ilmu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia buat perkara tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi yang pertama adalah niat cukup penting. Niat memang cukup penting. Tapi semata-mata niat belum lagi mencukupi. Bukan mesti kita kena betul. Mesti kita kena mengikut manhaj yang betul dalam kita menuntut ilmu. Okay, yang pertama, niat. Yang keduanya, cara kita menuntut ilmu tu betul. Kalau niat betul tapi cara tak betul, tak jadi juga. Kalau cara betul, niat tak betul, maka rosak juga. Mesti dua perkara ni seiring. Yang pertamanya niat yang betul. Mesti dua perkara ni kita kena ambil urat. Yang pertamanya niat yang betul. Lepas tu perjalanan menuntut ilmu pun betul. Dan sebenarnya dua perkara ini, niat dengan perjalanan yang betul, ditekankan oleh agama kita sendiri sebenarnya. Mungkin ada sebahagian daripada pelajar jamiah ataupun pelajar penuntut ilmu yang bersama dengan kita mengambil bidang hadis. Yang mana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Taala tidak memandang kepada rupa paras kamu, kepada harta benda yang kamu miliki, tetapi Allah Taala pandang kepada hati-hati kamu, niat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memandang juga kepada amalan-amalan kamu. Yang pertama, memandang kepada hati. Kita perbetulkan niat kerana hati adalah tempat pandangan Allah. Yang pertama, yang keduanya kepada amalan kita. Bagaimanakah cara kita melakukan? Jadi kita mesti kena berjalan mengikut manhaj yang betul, barulah kita mencapai apa yang kita nak. Penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada pengajian di universiti ataupun di jamiah ataupun pengajian talaqi di masjid yang seumpama. Ilmu yang paling penting sekali ataupun ilmu yang paling penting, kita kata dalam kita bertalaqi ke, dalam kita belajar di jamiah ke, yang pertama sekali kita jangan abaikan Al-Quran. Kita jangan abaikan hadis Nabi SAW. Kerana dua ini adalah sumber utama dalam hukum hakam itu sendiri. Cukup aib andai kata seorang penuntut ilmu tidak hafal Al-Quran. Mungkin kita sebahagian daripada penuntut ilmu ingat dah Quran. Maka yang ingat dah mesti dia kena jaga Al-Quran. Dia kena tetapkan, khususkan waktu untuk dia mengulang Al-Quran. Lepas tu, bukan setakat mengulang Al-Quran, dia cuba memahami apakah maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Melalui dengan pembelajaran kitab-kitab tafsir dan seumpama.
Bagi orang yang belum lagi hafal Quran, mesti dia kena hafal. Kalau tidak dapat hafal kesemuanya, hafal sebahagian besar daripada Al-Quran. Penuntut ilmu yang tidak hafal Al-Quran, maka sebenarnya adalah aib sebenarnya. Sama juga dengan hadis Nabi SAW. Mesti kita kena ambil berat. Walaupun kita, bidang kita adalah fiqh, yang usul fiqh, aqidah dan seumpamanya, jangan kita abaikan hadis Nabi SAW. Kerana dua perkara ini adalah perkara yang ilmu yang cukup berkat. Sekurang-kurangnya hadis Nabi SAW, sekurang-kurangnya kita hafal hadis 40 karangan Imam Nawawi. Sekurang-kurang kita hafal hadis 40 karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Okey. Seterusnya, perkara yang cukup penting bagi seorang penuntut ilmu adalah pengajian ilmu alat. Pengajian ilmu alat. Siapa pun dia, sama ada dia ambil bidang Quran ke, bidang hadis ke, bidang fiqh ke, apa jua bidang yang dia ambil, khususnya ilmu agama, maka pengajian ilmu alat tu penting. Mustahil seorang itu dapat memahami Al-Quran. Mustahil seorang itu dapat memahami hadis, memahami kitab-kitab turas, andai kata dia tidak tahu ilmu alat. Mesti dia kena menguasai ilmu alat. Ilmu alat yang dimaksudkan di sini adalah ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah. Jadi bukanlah maksud mesti dia kena menguasai ilmu nahwu seperti Sibawai, bukan begitu. Tetapi yang dimaksudkan dia menguasai ilmu nahwu ni adalah dia faham bagaimanakah fa'il, dia tak tukar di antara fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar. Dia tahu mana fa'il, mana maf'ulun bih, fa'il bagaimanakah bagi hak yang perlu dibaca, maf'ulun bih bagaimanakah bagi hak yang perlu dibaca. Dia tahu perbezaan di antara isim dengan fa'il. Lepas tu dia tahu perbezaan di antara fa'il dengan isim fa'il. Maksudnya, dia menguasai ilmu nahwu bukanlah sampai kepada menjadi seorang ulama besar dalam ilmu nahwu seperti Sibawai. Tapi kalau sampai kepada tahap tu, alhamdulillah tu hak yang paling comel. Cuma untuk pergi kepada ilmu-ilmu yang lain, ilmu Quran, hadis dan seumpamanya, antara alat yang cukup penting adalah menguasai ilmu nahwu itu sendiri. Antara alat yang cukup penting adalah menguasai ilmu balaghah, ilmu saraf dulu, lepas tu ilmu balaghah. Ini adalah alat yang cukup penting. Ana sebut berapa kali tadi? Mustahil. Tidak mungkin sama sekali. Jangan percaya kalau ada orang tu kata dia tu adalah alim dalam bidang tafsir, alim dalam bidang hadis, alim dalam bidang fiqh, akan tetapi tidak tahu ilmu nahwu, tidak tahu ilmu saraf. Tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin. Penuntut-penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perkataan sebahagian daripada ulama, di mana ulama menyebut, ini sebahagian daripada ulama menyebut, man dhalla 'anil nahwi kana 'an ghairihi min al-'ulumi adall. Sesiapa yang tersesat dalam ilmu nahwu, ilmu nahwu sesat dah dia, tak pernah tahu mana dah, maka adalah dia lebih lagi sesat dalam ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu nahwu dah erti dah, ilmu lain lebih lagi sesat. Orang yang mendakwa alim dalam bidang tafsir ke, alim dalam bidang hadis ke, alim dalam bidang fiqh ke, tetapi kalau jahil dalam ilmu nahwu, tidak mantap ilmu nahwu, maka itu adalah dakwaan semata-mata. Tidak betul. Tidak mungkin sama sekali. Kerana ilmu nahwu adalah ilmu yang cukup penting.
untuk kita memahami maksud-maksud daripada penyusunan kalimah di dalam bahasa Arab itu sendiri. Kita nak mengetahui penyusunan ataupun ayat dalam Al-Quran, ayat dalam hadis, dalam kitab fiqh, mesti dengan ilmu nahwu. Sebagai kita buat contoh lah, sebagai kita buat satu contoh. Kita ambil perkataan contoh 3 kalimah. Kita ambil perkataan akrama, an-nas, Ahmad. Perkataan akrama, an-nas, Ahmad. Kalau kita baca akraman nasu Ahmada, makna dia lain daripada akraman nasa Ahmadu. Makna dia lain daripada akramun nasi Ahmadu. Lain daripada makna akrimin nasa Ahmadu. Dia lain. Yang menentukan makna-makna ini adalah melalui ilmu nahwu. Kalau kita kata akraman nasu Ahmadu, akraman nasu Ahmada, maksudnya manusia dia memuliakan Ahmad. Orang ramai memuliakan Ahmad. Tapi kalau kita kata akraman nasa Ahmadu, Ahmad memuliakan manusia. Ahmad yang memuliakan orang. Kerana fa'il adalah isim marfu', manakala maf'ulun bih adalah isim mansub. Kalau kita baca akraman nasu Ahmada, an-nasu fa'il, Ahmada maf'ulun bih. Kalau kita baca akraman nasa Ahmadu, jadi an-nasa jadi maf'ulun bih, Ahmadu jadi fa'il. Tapi maf'ulun bih muqaddam, fa'il muakhar. Makna dia berbeza. Hanya bagi susunan sama. Akraman nasu Ahmada, orang ramai manusia yang memuliakan Ahmad. Tapi kalau akraman nasa Ahmadu, Ahmad yang memuliakan orang ramai. Jadi lain. Lain lalu dah. Hanya bagi. Tengok. Sama juga kalau kita baca akramun nasi Ahmadu. Makna dia lain. Orang yang paling mulia dari kalangan manusia adalah Ahmad. Makna dia. Akramu mubtada, an-nasi mudhafun ilaih, Ahmadu khabar. Ataupun akramu kita boleh pakai khabar muqaddam, Ahmadu mubtada muakhar pun boleh. Orang yang paling mulia dari kalangan manusia adalah Ahmad, ataupun Ahmad adalah orang yang paling mulia dari kalangan manusia. Kita buat khabar muqaddam, mubtada muakhar ataupun mubtada khabar. Boleh belakang. Tengok. Dan boleh lapak yang sama, kalimah yang sama kita baca bagi akrimin nasa Ahmad. Makna dia lain. Kalau akrim fa'il amar, muliakan olehmu akan manusia, wahai Ahmad. Ahmadu ayya Ahmadu. Cuba tengok. Perkataan akrama, an-nasu ataupun akrama an-nas Ahmad dengan hanya bagi sahaja berbeza makna. Akraman nasu Ahmada lain makna daripada akraman nasa Ahmadu, lain daripada makna akramun nasi Ahmadu, lain daripada makna akrimin nasa Ahmadu. Lain. Baik. Yang asas yang membezakan di antara makna yang berbeza ini adalah ilmu nahwu. Penting untuk kita mengetahui ilmu nahwu. Belajar ilmu nahwu. Setiap ilmu yang kita pelajari, untuk kita mahir, biarlah ada matang-matang tertentu yang kita hafal. Contoh ilmu nahwu, hafal matang al-ajrumiyah. Matang al-ajrumiyah, kalau kita tengok penuntut-penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anda tidak tahulah bagaimana keadaan penuntut ilmu di Jordan, khususnya yang mengikuti kita ni, adakah mengambil kira tentang keberkatan ataupun tidak. Tetapi guru-guru kami yang kami belajar dulu, sama ada guru kami yang kami belajar di pondok ataupun di syariah, sama ada di masjid ataupun di universiti, di ma'had, di syariah, masa kami belajar, mereka juga mengambil berat tentang barakah daripada kitab-kitab tertentu. Apa yang ingin anda sampaikan adalah kitab matan al-ajrumiyah, walaupun kalau kita tengok, bagi orang yang mahir nahwu, dia akan melihat bahawasanya kitab matan al-ajrumiyah ni bukanlah satu kitab nahwu yang lengkap. Bukan, masih banyak kekurangan ataupun
maksudnya tidak sempurna, masih lagi tidak sempurna. Bukanlah kitab Nahwu yang sempurna. Tetapi kitab Al-Ajrumiyah adalah kitab yang ada keberkatan. Sehingga kan ramai orang yang mahir Nahwu, orang yang pandai Nahwu melalui kitab Matan Al-Ajrumiyah. Okey. Di antara manhaj talaqi ilmu Nahwu adalah kita ngapa? Kitab Matan. Matan tu kita ngapa? Matan Al-Ajrumiyah kita hafal. Matan Al-Ajrumiyah kita hafal. Lepas kita hafal, kita belajar. Kita belajar daripada mana-mana guru yang boleh kita belajar. Dan sebenarnya dalam pemilihan guru ada sebenarnya syarat-syarat yang disebut oleh ulama. Antaranya yang disebut oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'alimul Muta'alim tentang pemilihan guru. Jadi kita belajar daripada kulit ke kulit di samping kita hafal. Jadi setiap ilmu biar ada matang kita hafal. Itu sebaik-baik. Sekurang-kurang kalau kita nak menguasai ilmu Nahwu mesti matang kita hafal. Contoh kitab Matan Al-Ajrumiyah. Kalau nak mendalami lagi, hafal kitab Matan Alfiyah. Tapi selepas daripada kita belajar dulu kitab Matan Al-Ajrumiyah, syarah kepada Matan Al-Ajrumiyah, lepas tu naik kepada kitab Alfiyah, belajar pula syarah kepada kitab Matan Alfiyah. Tapi jangan terus kepada kitab Alfiyah. Jangan terus kepada kitab Alfiyah. Jangan terus kepada kitab syarah Ibn Aqil. Jangan terus kepada kitab Mughnil Labib. Itu sebenarnya salah. Dalam manhaj menuntut ilmu itu salah. Kerana kita orang yang mula baru belajar ni, kita kena ambil daripada kitab kecil. Sebab itulah ada ulama menyebut ta'amul kibar summus sighar. Makanan orang dewasa ni adalah racun kepada kanak-kanak. Yang kita tengok, orang ngaji kitab besar-besar. Padahal kita asas belum lagi ada. Tu kita ikut orang ngaji kitab besar. Maka kita tidak akan berjaya sebenarnya. Jadi kita kena ambil daripada tangga yang pertama. Kalau ilmu Nahwu, sebenarnya banyak kitab-kitab baru. Kita tidak nafikan kitab baru banyak. Yang ada kitab baru, dia lebih lengkap berbanding dengan kitab-kitab lama. Contoh kitab baru, yang comel yang dia pelajari adalah kitab Ad-Durus An-Nahwiyah sebagai contoh. Tetapi dalam kitab lama ni ada suatu rahsia yang hanya dapat dikecapi dan dirasai oleh orang yang melaluinya sahaja. Antaranya kitab Matan Al-Ajrumiyah. Cukuplah keberkatan kitab Matan Al-Ajrumiyah kita melihat bahawanya setelah daripada pengarang dia mengarang, ramai mana orang jadikan ia sebagai tangga pertama untuk mendalami ilmu Nahwu di semerata tempat, di seluruh dunia. Orang yang belajar ilmu agama akan jadikan kitab Matan Al-Ajrumiyah kalau nak mendalami Nahwu sebagai tangga yang pertama. Okey, hafal kitab Matan Al-Ajrumiyah. Belajar kitab Matan Al-Ajrumiyah. Lepas tu belajar syarah dia. Sama ada syarah sebagai contoh, kalau di pondok dia ada beberapa syarah yang dipelajari. Antaranya ada kitab Mukhtasar Jidan karangan Syekh Zaini Dahlan. Baik, lepas daripada tu belajar pula kitab syarah dia ataupun hasyiah Syekh Khalid sebagai contoh, hasyiah Al-Ashmawi, hasyiah ada beberapa hasyiah yang ataupun syarah kepada Matan Al-Ajrumiyah belajar. Lepas tu naik kepada tingkat yang berikutnya, belajar kitab Mutammimatul Ajrumiyah. Dan sebahagian daripada pondok hafal kitab Matan Mutammimatul Ajrumiyah. Sebahagian daripada pondok dia ngapa 3. Yang pertamanya Al-Ajrumiyah, yang keduanya Mutammimatul Ajrumiyah, yang ketiganya barulah naik kepada Matan Alfiyah. Ni dihafal. Bukan setakat dipelajari. Untuk betul-betul memahir dalam ilmu Nahwu. Lepas tu lepas daripada ilmu Nahwu, lepas tu ilmu saraf, ilmu as-sarf. Penting. Ambil kitab yang kecil sebagai contoh Matnul Bina' wal Asas, Matnul Izzi. Lepas tu naik kepada kitab Syadzul Al-Urf, tak silap nama dia begitulah. Dan banyak lagi kitab-kitab yang saraf yang dikarang oleh ulama-ulama baru. Boleh kita belajar.
Di samping kita belajar kitab-kitab turath, kita tidak tinggal juga kitab-kitab baru. Kita gabung dua perkara tersebut. Sama juga ilmu balaghah. Belajar ilmu balaghah. Jangan tidak belajar ilmu balaghah. Ambil kitab yang kecil. Sekarang ni antara kitab yang bagus untuk kita sebagai penuntut ilmu yang awal, kitab balaghah sebagai contoh kitab Al-Balaghah Al-Wadihah. Dalam kami, kalau pondok, kami belajar kitab Husnus Siyaghah karangan Syekh Yasin Al-Fadani. Kami belajar juga kitab Al-Jawharul Maknun. Itu dalam ilmu balaghah yang kami belajar. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Dalam ilmu tersebut kami belajar. Baik. Ini adalah ilmu adab. Ilmu adab yang penting. Lepas tu, kalau kita nak belajar kitab fiqh, khususnya fiqh mazhab Imam Syafi'i sesuai dengan mazhab yang diamalkan di tempat kita, maka kita mulakan dengan kitab Matang Safinatun Najah. Lepas tu kita belajar pula kitab Matang Abi Syuja'. Matang Abi Syuja', kalau kita tengok, rupanya dalam matang tersebut banyak juga pandangan-pandangan yang menyalahi pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Namun, ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i menjadikan matang tersebut sebagai pengajian. Kerana mereka melihat keberkatan yang ada pada matang tersebut. Baik, matang Abi Syuja'. Lepas tu belajar pula kitab syarah kepada matang Abi Syuja' Fathul Qarib. Lepas tu baca kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib. Ini di antara kitab yang penting. Bukan kita tidak nafikan kitab-kitab baru. Kitab fiqh manhaji sebagai contoh. Kitab fiqh manhaji dipelajari di sebahagian daripada mahad-mahad di negara-negara Arab. Tetapi fiqh manhaji dia bukanlah kitab yang akan membentuk malakah ilmiah, malakah fiqhiyah kepada penuntut ilmu. Tapi untuk belajar, bagus, tak ada masalah. Ya, kitab yang akan membentuk malakah fiqhiyah kepada penuntut ilmu adalah seperti kitab lama yang anda sebut tadi, kitab Fathul Qarib, Hasyiah Al-Bajuri, kitab Minhajul Talibin, syarah-syarah kepada Minhajul Talibin. Itu adalah cukup penting untuk kita membentuk malakah fiqhiyah. Sama juga dalam kitab-kitab yang lain. Cuma dalam pengajian talaqi ni, dia yang penting setiap ilmu biarlah kita ada matang yang kita hafal. Setiap ilmu. Kalau ilmu mustalah hadis, contoh kita matang Baiquniyah. Ilmu fiqh sebagai contoh kita ngapa kitab matang Safinatun Najah. Lepas habis Safinatun Najah kita matang Az-Zubad. Ini sebagai contoh. Dan ilmu al-aqidah sebagai contoh kita matang Jauharatut Tauhid. Ataupun kita hafal matang As-Sanusiyah, Ummul Barahin. Ataupun kita hafal matang Aqidah At-Tahawiyah sebagai contoh. Jadi biar ada matang yang kita hafal. Dalam pengajian talaqi ni, cukup penting adalah kita kena ikut tangga dia. Jangan kita lakau tangga. Ambil satu-satu. Sebagaimana yang kita sebut tadi, makanan orang dewasa adalah racun kepada kanak-kanak. Jadi kita jangan tengok, orang belajar kitab besar, kita nak belajar kitab besar juga. Kalau kita belum ada asas, kalau kita belajar kitab besar, hanya kita dapat nama saja, manfaat kita tidak dapat. Itu penting. Muslimat, penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita menuntut ilmu, dalam kita bertalaqi, antara perkara yang cukup penting adalah masa kita belajar, lepas daripada kita belajar, kita tengok balik, kita baca balik apa yang kita belajar. Jangan kita belajar, lepas tu balik belajar, kita pun simpan kitab. Tak buka kitab. Mesti kita kena buka balik apa yang kita belajar. Dan yang comel lagi, kita cuba buat ringkasan apa yang kita belajar. Itu cukup
penting untuk membantu kita. Kita buat ringkasan apa yang kita belajar. Dan kita cuba hafal apa yang disebut masalah-masalah dia. Kita cuba hafal istilah-istilah dia. Kita cuba hafal. Di ilmu ni penting. Ilmu ni penting kita memuliakan dia. Sesiapa yang memuliakan ilmu, maka ilmu akan memuliakan dia. Antara orang yang memuliakan ilmu adalah bukan hanya setakat dia belajar, bukan lepas daripada belajar, dia cuba tengok balik. Dia cuba benda tanda mana yang patut tanda. Dia cuba buat khulasah. Sebenarnya itu di antara cara dia memuliakan ilmu. Orang yang memuliakan ilmu, maka ilmu akan memuliakan dia. Orang yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan. Ini di antara perkataan yang disebut oleh ulama. Man la yukrimul ilma, la yukrimuhul ilm. Sesiapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Orang yang ingin mendapat kemuliaan dengan ada ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat orang yang beriman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang beriman di kalangan kamu, walladhina utul ilma, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan darajat yang tinggi. Allah Taala angkat. Maksudnya ilmu saat itu penyebab dia menjadi mulia. Orang yang ingin mendapat kemuliaan tersebut mesti dia kena memuliakan ilmu. Antara cara memuliakan ilmu adalah dia belajar. Bukan setakat dia belajar, bukan dia ambil berat terhadap ilmu yang dia belajar. Jadi kalau kita belajar kitab, sebelum daripada belajar kita cuba baca dulu. Lepas tu kita belajar dengan guru, kita perhati bagaimana cara guru. Lepas tu kita tengok balik. Lepas tu kita tanda apa yang patut kita tanda. Lepas tu kita buat khulasah apa yang patut kita buat khulasah. Maka sekejap je kita akan mahir ilmu tersebut dan kita akan mahir kitab tersebut. Penuntut-penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita menuntut ilmu, khususnya talaqi, antara perkara yang cukup penting adalah mesti kena sabar. Mesti kena sabar. Bermacam-macam perasaan yang hadir dalam hati sebelum sampai kita rasa kemanisan ilmu. Dan apabila sampai rasa kemanisan ilmu, tak ada masalah. Rasa sampai kemanisan ilmu tak ada masalah. Sebelum sampai rasa kemanisan dengan ilmu ni, perlu kena sabar. Memang perlu kena sabar. Dengan keletihan dalam menuntut ilmu, Allah Rabbi letih sebenarnya. Tapi di sebalik keletihan tu ada kemanisan sebenarnya. Kita jangan anggap menuntut ilmu, bertalaqi ni adalah benda yang mudah. Sebenarnya benda yang payah. Yahya bin Abi Kathir dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih ni, Yahya bin Abi Kathir pernah menyebut, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu ni tidak dikuasai dengan kerehatan tubuh badan. Tak. Bukan mesti kena penat, mesti kena susah, mesti kita kena sabar. Dalam kita bertalaqi, antara kesilapan dan kesalahan sebahagian daripada orang yang bertalaqi adalah dia cuba tinggal. Jadi apabila bertembung dengan main ke, tembung nak pergi jalan ke, tembung nak pergi, adalah benda-benda yang memang kita kata tidak berfaedah, tapi nisbah kepada ilmu kita menganggap tidak berfaedah lah. Nak pergi jalan situ, nak pergi jalan sini, dia sanggup tinggal ilmu, tinggal pengajian. Sebenarnya ini adalah satu kesilapan. Kesilapan bagi penuntut ilmu ataupun orang yang bertalaqi. Sebab kita apabila kita bertalaqi, kita nak daripada kulit kepada kulit. Jadi apabila kita tinggal, maka memang kita tengok ni yang zahirnya, kita tinggal, apabila kita tinggal, maka adalah pengajian-pengajian yang terlepas. Apabila pengajian terlepas, kadang-kadang pengajian yang berikutnya kita tidak mampu untuk ikut dah. Jadi di situ kita tidak dapat memahami keseluruhan apa yang kita belajar. Satu. Yang keduanya, itu sudut yang kita nampak lah. Sebenarnya ada sudut yang lebih penting daripada sudut itu. Benda. Jadi apabila kita sendiri, ketika berlaku pertemuan di antara pengajian kita dengan benda melancong,
dengan bermain. Sehingga kan kita sanggup tinggal pengajian kita. Sehingga kita sanggup tinggal pengajian kita. Kita mendahulukan permainan. Bermakna kita sendiri tidak memuliakan ilmu itu sendiri. Kita tidak memuliakan ilmu itu sendiri. Bagaimana ilmu ingin memuliakan kita? Orang yang memberi keseluruhan diri dia kepada ilmu, ilmu akan memberi sebahagian je. Apatah kalau orang tu tak bagi atau hanya bagi sebahagian diri dia kepada ilmu, maka macam mana dia nak dapat ilmu? Antara perkataan yang disebut oleh ulama, al-ilmu in a'taitahu kullaka a'taka ba'dah. Ilmu ni kalau mu beri kepada semuamu, maka dia akan beri kepadamu sebahagian dia saja. Dan kalau kita bagi sebahagian kita kepada ilmu, maka kita tidak akan dapat sebahagian daripada ilmu. Itu kita kena faham. Kita bukan melihat, okey tak apalah, aku tinggal tak apa, aku boleh belajar dengan orang lain pula akan datang. Kita bukan tengok sudut tu, sebenarnya bukan sudut tu. Tapi kita tengok sudut mana? Sudut bagaimanakah hati kita memuliakan ilmu. Andai kata orang itu memuliakan ilmu, maka dia tidak akan tukar di antara ilmu dia tidak akan tukar ilmu dia dengan perkara yang kita anggap tidak berfaedah lah. Nisbah kepada akhirat, hanya melancong, hanya bermain, itu tidak berfaedah lah. Penuntut-penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku nak pesan lagi. Ini benda yang cukup penting. Kita, kalau kita belajar dan kita mempunyai sikap begitu, kita mempunyai sikap, andai kata ada benda lain, kita sanggup tinggal pembelajaran, maka perkara itu juga kita akan lalui apabila kita mengajar akan datang. Jadi kita apabila kita mengajar akan datang, anak murid yang mengajar dengan gaji dengan kita saat itu, dia akan tinggal kelas kita apabila ada benda hak yang lain sebagaimana hak yang pernah kita buat sebelum daripada. Tapi penuntut ilmu, dia tidak sedar benda ni, melainkan apabila dia mengajar akan datang. Apabila dia mengajar akan datang, baru dia akan tengok, apa anak murid aku buat gini. Lepas tu dia tengok, oh rupanya dia juga buat. Ni rahsia-rahsia yang perlu kita kena faham. Kenapakah ulama dulu cukup menekankan supaya kita istiqamah dalam bertaraqi, sehingga kan bertembung dengan benda-benda yang lain, kita tidak abaikan majlis ilmu kita. Baik. Bukanlah salah untuk melancong, tapi kita pilihlah waktu. Bukan salah untuk kita bermain bola dan seumpamanya. Tapi kita memilihlah waktu yang tidak kita mengabaikan pengajian kita kerana untuk memuliakan ilmu sendiri. Sesiapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan. Sesiapa yang tidak memberi keseluruhan diri kepada ilmu, maka ilmu tidak akan beri kepada dia. Antara hak yang cukup pentinglah dalam kita menuntut ilmu adalah bertalaqilah, khususnya mesti kita kena beradab dengan guru kita. Mesti kita kena beradab. Dan mesti kita, apabila kita belajar daripada seorang guru, kita kena tulis. Kitab kita ni kita belajar daripada siapa? Kitab ni kita start belajar bila? Sudah bila? Lepas tu kita kena tulis belajar dengan siapa? Ana dulu, Ana tak ambil berat benda ni. Kita belajar je. Kita tak tulis pun kita belajar dengan siapa. Kita belajar dengan siapa, bila kita belajar, kita tak tulis. Kita nak ambil berat mana? Tapi setelah daripada kita mendalami ilmu hadis, dirayah dan riwayah, dan kita baca bagaimanakah cara ulama-ulama hadis dahulu belajar riwayat hadis, rupa-rupanya mereka tulis belaka. Dalam hadis ni baca berapa majlis dengan guru dia, lepas tu kalau misalnya guru baca, lepas tu orang lain baca, dia tulis belaka sesa. Di situ kita rasa, oh rupanya penting kita tulis. Kita belajar daripada siapa? Start daripada hari Menda, sudah hari Menda. Dan Ana baru ni, kitab Ana banyak. Ana belajar di pondok tu, pondok ni kitab Ana banyak. Ana balik,
Di rumah ayah Ana pun cari kitab-kitab Ana. Ana tengok kitab Ana tulis dhabit, banyak kaedah. Tapi Ana cari, aku belajar dengan siapa kitab ni, Ana tahu. Sebab kita tahu dulu. Tapi bila ni alhamdulillah dah kita tanda lah. Sebab dia penting sebenarnya. Pentingnya apabila kita tahu kita ambil ilmu daripada siapa. Okey. Sebagaimana penting kita mengetahui nasab kita daripada sudut keturunan kita. Aku ni bin siapa. Begitu juga nasab ilmu penting. Sebab itu penting kita kena tulis, kita belajar daripada siapa. Dan hak yang lebih besar lagi apabila dia sebagai seorang murid ni mesti kena ada sifat wafa dengan guru. Mesti kena ada sifat wafa. Bukan apabila kita menuntut ilmu di sana, apabila kita balik ke kampung, kita abaikan guru kita, tak tanya dah khabar guru kita. Lepas tu sebenarnya tidak ada adab. Dia mesti kita ada sifat wafa dengan guru. Penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara kesimpulan, kita rasa sebenarnya kalau kita nak cakap banyak lagi lah. Yang pertama sekali kita buat kesimpulan, yang pertama sekali kita kena perbetulkan niat. Yang pertama sekali kita kena perbetulkan niat kita dalam menuntut ilmu. Yang keduanya, menuntut ilmu secara talaqi di masjid dan surau penting. Yang banyak keberkatan sebenarnya. Di samping kita tidak mengabaikan pengajian di jamiah. Masing-masing ada kelebihan. Tapi keberkatan dalam menuntut ilmu secara talaqi hanya dirasai oleh orang yang melalui saja. Jadi, biarlah kita ada masa untuk kita bertalaqi. Okay, itu yang kedua. Yang ketiganya, dalam kita bertalaqi, mesti kita kena buat pemilihan kitab-kitab. Bukan kita ikut dah. Kita ambil daripada kitab asas. Lepas tu naik kepada tangga yang kedua, ketiga, dan begitulah berikutnya. Okey. Jadi yang pertama niat, yang keduanya talaqi, yang ketiganya pemilihan kitab, yang keempatnya adalah setiap ilmu biar ada matang yang kita hafal. Yang keempat. Yang kelima, pemilihan guru. Pemilihan guru cukup penting dalam kita menuntut ilmu. Dan ulama-ulama dulu, cuba tengok dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dia antara benda yang ditekankan oleh pengarang adalah pemilihan guru. Baik. Jadi kalau guru-guru yang banyak menimbulkan kontroversi, elokkanlah. Cari guru-guru yang alhamdulillah yang ilmu tinggi dan tidak ada kontroversi lah. Cakap mudah-mudah. Lepas tu dalam menuntut ilmu mesti kita kena sabar. Dalam menuntut ilmu. Lepas tu mesti kita kena memuliakan ilmu. Mesti kita kena sabar memuliakan ilmu. Dan mesti kita kena beradab. Dan pilih. Dan biar ada sifat wafa dengan guru kita. Tulis nama-nama guru kita yang kita belajar. Supaya kita mengetahui nasab ilmu kita. Last sekali adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita ilmu yang penuh dengan keberkatan dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi, anda rasa untuk perkongsian kita pada malam ni di sini dulu, kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Sekali lagi, anda ucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur Persatuan Pelajar PPMA, rasanya betul dah ni. Dan mana-mana pelajar yang belajar, dan belajarlah sungguh. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada kita. Percayalah, apabila balik kampung akan datang, antum semua akan rindu balik suasana belajar di bumi Syam. Percayalah, ini benda yang anda rasai dan anda lalui sendiri. Sampai ke sekarang, anda cukup rindu untuk belajar di bumi Syam. Sampai ke sekarang. Jadi ketika kita berada di bumi Syam, rebutlah peluang tersebut. Penuhkanlah masa untuk belajar. Tapi selagi jangan belajar kuat,
Okey, belajar kuat tu bagus dah. Tapi jangan mengabaikan persatuan. Persatuan penting. Kita duduk di luar negara. Persatuan penting. Kita apabila kita berpersatuan ni, maka kita seperti satu keluarga penting. Cukup banyak manfaat kita berada di sana. Jangan mengabaikan persatuan walaupun kita banyak bertaraqi, persatuan jangan kita abaikan. Tapi dalam masa yang sama, janganlah kuat sangat sampai ke mengabaikan matlamat utama kita pergi ke luar negara untuk menuntut ilmu. Okey, jadi untuk malam ni di sini dulu, ataupun waktu Malaysia malam lah. Untuk pertemuan ni di sini dulu. Mohon kemaafan di atas kekurangan. Sebenarnya banyak lagi hak yang perlu anda sebut, tapi melihat kepada masa tidak mengizinkan, kerana anda perlu kena siapkan penulisan hak yang perlu anda bentangkan esok untuk majlis anjuran Jabat Agama Islam Negeri Terengganu. Permasalahan penyembelihan anda dijemput esok untuk menjadi penceramah. Dah siap lagi, sikit lagi. Jadi anda minta maaflah atas apa kekurangan. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Abu Usamah atas perkongsian ataupun pengajian dan nasihat-nasihat yang mutiara yang diberikan kepada para hadirin dan hadirat yang ada di dalam Zoom ataupun yang berada dalam FB Live. Sebagai penghargaan ataupun musyarakah kepada hadirin ataupun hadirat, boleh tak saya minta izin untuk kita ajukan beberapa soalan lah, satu ataupun dua soalan daripada para hadirin ataupun Ustaz. Okey. Jadi saya jemput kepada hadirin ataupun hadirat untuk ajukan soalan, sama ada terus kepada buka mic ataupun berada di komen. InsyaAllah. Tafadhal. Okey, saya tolong bacakan untuk soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Saya Arifuddin, nak minta izin Ustaz beri malakah kepada saya untuk pengajian setiap bidang ilmu bermula daripada asas hingga akhir. Baik. Itu soalan yang pertama. Silakan. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ilmu kepada kita semua. Jadi sebagaimana hak yang anda sebut tadi, setiap ilmu kalau kita nak menguasai, kita kena ambil daripada bawah. Contoh kalau kita kata ilmu nahwu, kita ambil daripada matan Al-Ajrumiyah. Lepas tu kita naik kepada syarah sebagai contoh Mukhtasar Jiddan ataupun Tuhfatus Saniyah sebagai contoh. Lepas tu naik kepada kitab matan Al-Alfiyah, matan Alfiyah. Lepas tu naik kepada kitab Syarah Ibn Aqil. Kalau fiqh sebagai contoh kita ambil daripada kitab matan Safinatun Najah. Lepas tu kita naik kepada kitab matan Al-Ghayah wa Taqrib ataupun matan Abi Syuja'. Lepas tu syarah Fathul Qarib. Lepas tu Hasyiah Al-Bajuri, naik kepada Minhajul Talibin. Lepas tu naik kepada syarah Minhajul Talibin sebagai contoh kitab Mughnil Muhtaj. Dalam ilmu aqidah sebagai contoh kita belajar kitab matan Jawharatut Tauhid. Lepas tu kita belajar syarah kepada matan Jawharatut Tauhid, ada beberapa syarah, antaranya syarah Imam Bajuri sebagai contoh. Dalam ilmu hadis ataupun ilmu mustalah hadis, kita belajar bermula daripada kitab matan Al-Baiquniyah sebagai contoh. Lepas tu kita belajar pula syarah kepada Baiquniyah, sama ada karangan syarah Syekh Hasan Masyad ke ataupun syarah Syekh Abdullah Sirajuddin ataupun syarah sebahagian daripada ulama daripada negara Jordan. Jadi maksudnya kita ikut aturan begitu. Kita ikut aturan daripada kecil, daripada kitab kecil sehingga kita besar. Baik. Jadi kita jangan langkah aturan dia. InsyaAllah apabila kita buat begitu, InsyaAllah kita akan menguasai ilmu-ilmu tersebut. Kalau ilmu fiqh ni, antara perkara yang penting lah perlu kita kena faham bahawasanya kita peringkat awal
kita tidak perlu masuk kepada permasalahan khilaf. Peringkat awal kita cuba memahami apa yang disebut oleh pengarang. Naik peringkat tinggi sikit, barulah kita cuba memahami kenapakah pengarang kata begitu. Kenapakah ulama kata begitu dalam kitab fiqh. Tadi kita cuba memahami apa hak yang disebut di dalam kitab. Lepas daripada itu, kenapa dia kata gitu? Apakah sebab dia? Tu mungkin kita akan kita akan melalui dalil dia sama ada Quran, hadis ataupun ta'dilat al-fiqhiyah. Lepas tu naik kepada peringkat tinggi lagi, dah kenapa orang lain kata lain? Tu bab khilaf pula. Begitu cara susunan ni. Kalau kita pergi kepada perbincangan khilaf lalu, maka kita tidak mampu menguasai ataupun kita tidak mampu menguasai fiqh secara mendalam. Itu perkara yang penting lah, yang perlu kita kena faham dan kita kena tahu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz diucapkan. Dan ini adalah soalan yang terakhir daripada hadirin di FB, iaitu daripada saudara Ahmad Nasih Nazir. Assalamualaikum Ustaz. Ana Ahmad Nasih, Fiqh wa Usuluh, University of Jordan. Ana nak bertanya, untuk pemilihan guru, apakah pilihan yang terbaik jika guru tersebut ada kepakaran bidang tertentu namun bermasalah dalam bidang lain? Adakah perlu ikut untuk mengambil manfaat ataupun sebaliknya? Silakan. Kita memanglah kalau kita tengok sebahagian daripada ulama memang dia tekan bukan hanya melihat kepada bidang, bukan kalau ada masalah memang dia tak bagi ambil lah, tapi sebenarnya kalaulah payah untuk buat pemilihan, kalau dia pakar tak ada masalah. Kita ambil kaedah khudh ma safa wa da' ma kadar. Ambil apa hak yang baik dan tinggal apa hak yang tidak baik. Jadi kalau sekiranya dia pakar dalam bidang tu tapi bermasalah dalam bidang lain, kita ambil benda hak yang dia pakar. Jadi kalau kita nak cari orang hak yang sempurna, memang cukup payah dah. Terutama di zaman kita nak cari orang hak yang seperti Imam Nawawi, yang mana daripada sudut ilmu tinggi, daripada sudut zuhud tinggi, daripada sudut ibadat tinggi, daripada memang cukup payah. Jadi kita ambil mana hak yang mampu kita ambil. Jadi kalau dipakai dalam satu bidang tapi bermasalah dalam bidang yang lain, ambil bidang hak yang dipakai, tinggalkan bidang hak yang bermasalah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu ilmu kepada kita semua. Wallahu a'lam. Syukran jazilan kasiran diucapkan kepada Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Abu Usamah atas perkongsian dan menjawab ataupun jawapan daripada soalan-soalan daripada hadirin sebentar tadi. Didoakan supaya Tuan Guru Al-Fadil Ustaz Abu Usamah di dalam keadaan sihat walafiat sentiasa dan dapat lagi menabur bakti kepada masyarakat khususnya yang berada di Malaysia. Jadi kita telah berada di penghujung majlis. Saya dengan rendah dirinya daripada Persatuan Penuntut Malaysia Aman, juga daripada SMB, Sambutan Mahasiswa Baharu PPMA, ingin memohon maaf jikalau ketika mana saya mengendalikan majlis ini terdapat kekurangan. Kita tutup majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jazakumullah khairan diucapkan sekali lagi. Majlis ilmu bersore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.